Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Sitra Kumari, anak perempuan Subramaniam. Tajuk proposal saya yang ingin dibentangkan hari ini adalah pengaruh ibu bapa dan persekitaran pembelajaran berkaitannya terhadap kemerosotan pencapaian akademik murid-murid tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Larang Edenso. Isi kandungan pembentangan proposal saya hari ini adalah pengenalan penyertaan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kajian literatur, kerangka konseptual, kerangka teori, metodologi kajian, kesahan dan kebolehpercayaan, pengumpulan data dan analisis data, etika dalam penyelidikan, soalan temuduga dan kesimpulan. Pengenalan. Pencapaian akademik murid merupakan agenda reformasi ke arah pendidikan yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Pencapaian akademik murid adalah sangat penting bagi setiap murid, bukan sahaja untuk dirinya sendiri, tetapi ia akan membangunkan taraf hidup keluarga seterusnya masyarakat. Pelbagai cabaran yang dihadapi guru hampir setiap hari dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru adalah tanggungjawab guru tersebut untuk mengatasi masalah tersebut seterusnya merealisasikan PPP dalam kemenjadian murid. Fungsi guru bukan sahaja hanya mengajar di dalam kelas. Guru perlulah analisis kelemahan yang ada pada setiap pengajaran dan pembelajaran. Pencapaian murid harus diteliti. Guru juga perlu berusaha untuk memulih murid yang lemah dan membimbingnya untuk meningkatkan pencapaian akademik. Kemerosotan akademik tidak semestinya berlaku disebabkan kelemahan murid itu sendiri. Terdapat juga banyak faktor lain yang boleh menyebabkan kemerosotan tersebut. Di sini, saya nyatakan penyataan masalah kajian saya. Murid-murid tahun 5 menunjukkan pencapaian akademik yang kurang memuaskan. Objektif kajian saya mengkaji perkaitan di antara faktor persekitaran pembelajaran dan kemerosotan akademik murid tahun 5. Mengkaji perkaitan di antara faktor ibu bapa dengan kemerosotan akademik murid tahun 5. Dan persoalan kajian saya adalah, apakah perkaitan di antara faktor persekitaran pembelajaran dengan kemerosotan akademik murid? Apakah perkaitan di antara faktor ibu bapa dengan kemerosotan akademik murid? Seterusnya, kajian literatur. Di sini saya hanya mengambil 5 daripada rujukan saya, kajian lepas, yang berkaitan dengan tajuk saya. Azmaini dan Kamaria 2008, tajuk jurnal mereka Keterlibatan dan Komitmen Ibu Bapa dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak di Pusat Permata Negara. Hasil perbincangan kajian mereka menyatakan bahawa ibu bapa perlu memberi sumbangan berbentuk masa dalam perkembangan pendidikan anak-anak selain menyediakan keperluan dasar. Habibi binti Haji Ibrahim 2018, dalam tajuk jurnal beliau, Peranan dan Tanggungjawab Ibu Bapa dalam Perkembangan Anak-anak, beliau membincangkan pelbagai masalah di kalangan kanak-kanak termasuk pencapaian akademik. Beliau juga mengkaji peranan ibu bapa dalam perkembangan akademik anak-anak. Seterusnya, Nur Suhaila binti Abdul Siti Mestima Ma'a 2019, tajuk jurnal mereka Pengaruh Persekitaran Pembelajaran Terhadap Kesedaran Metakognitif dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Mereka mendapati persekitaran pembelajaran akan mempengaruhi kesedaran metakognitif pelajar. C. Nizam Saidatul dan Asmayati 2016, tajuk jurnal mereka Persekitaran Pembelajaran dan Keselesaan Belajar Pelajar khususnya dalam mata pelajaran biologi bagi sekolah menengah. Mereka dapati kompetensi guru, interaksi guru-murid dan keselesaan belajar berhubung secara positif. Ngulai Seng 2017, pengaruh gaya keibubapaan, penglibatan ibu bapa kecerdasan emosi terhadap pencapaian akademik.
perbincangan kajian beliau. Melalui dapatan kajian beliau didapati bahawa pencapaian akademik murid dipengaruhi gaya keibubapaan. Seterusnya, kerangka konseptual kajian saya. Di sini saya mengkaji kemerosotan akademik murid. Bagaimana ibu bapa boleh mempengaruhi kemerosotan akademik murid dan bagaimana persekitaran pembelajaran pula mempengaruhi kemerosotan akademik murid. Saya menggunakan kaedah temu bual, analisis dokumen dan pemerhatian untuk menghubungkan satu perkaitan di antara kedua-dua faktor ini terhadap kemerosotan akademik murid. Seterusnya, kerangka teori. Teori ekologi pembangunan manusia. Teori sistem ekologi adalah dibentuk oleh Van Brenner 1979 dan ianya juga dikenali sebagai teori sistem bioekologi. Teori ini seterusnya dimurnikan lagi oleh Van Brenner 1979, 1986, 1992. Menurut teori ini, sistem bioekologi merupakan kombinasi kecenderungan biologi kanak-kanak dan desakan persekitaran yang hadir bersama dalam membentuk perkembangan kanak-kanak. Teori ini menekankan kondisi persekitaran adalah perlu perkembangan bagi perkembangan manusia sejagat. Pertama, orang dewasa perlu menyayangi anak-anak tanpa sebarang syarat. Kedua, orang dewasa perlu menggalakkan anak-anak dan meluangkan masa menjalankan aktiviti bersama dengan anak-anak di dalam atau di luar persekitaran rumah. Teori ini menekankan dua keadaan persekitaran yang diperlukan dalam perkembangan manusia. Orang dewasa perlu menyayangi anak-anak, orang dewasa perlu menggalakkan anak-anak. Metodologi kajian, reka bentuk kajian ini adalah merupakan kajian kualitatif dan berbentuk kajian kes. Instrumen yang digunakan adalah temu bual secara berstruktur dan pemerhatian. Persempelan kajian, sampel kajian ini terdiri daripada 5 orang murid tahun 5. Pengkaji menggunakan kaedah persempelan bertujuan. Lokasi kajian 4 buah sekolah Tamil. Sebuah sekolah rendah Tamil di daerah Temerloh sahaja, minta maaf. Kebolehpercayaan dan kesahan. Kesahan digunakan untuk mengukur ketepatan sesuatu ukuran yang digunakan dalam kajian. Kebolehpercayaan pula ialah satu konsep kestabilan sesuatu ukuran atau alat ukur merentasi masa terhadap sesuatu gagasan. Triangulasi salah satu cara pengkaji untuk mencapai kepercayaan yang tinggi terhadap temu bual yang dijalankan adalah melalui triangulasi antara temu bual responden utama dengan temu bual responden sokongan. Triangulasi data antara temu bual, responden dan informan. Data utama dengan murid, data sokongan dengan seorang guru dan seorang ibu atau bapa. Hasilnya terdapat keselarasan yang jelas bagi setiap tema yang dibina sebagaimana yang akan dibincangkan dalam bahagian dapatan kajian. Etika dalam penyelidikan. Etika adalah garis panduan untuk melengkapkan setiap kajian. Penyelidik yang tidak mematuhi etika akan merosakkan reputasi penyelidikan. Mematuhi etika adalah tanggungjawab penyelidik. Kegagalan mematuhi etika akan menggugat kesahan dan kebolehpercayaan kajian yang dijalankan. Terdapat beberapa etika dalam penyelidikan. Penggunaan bahasa. Pengkaji menggunakan bahasa yang mudah difahami. Penerangan juga perlu supaya responden memahami ayat yang diinginkan oleh penyelidik. Menjaga kerahsiaan responden merupakan salah satu etika. Penyelidik sama sekali tidak boleh mendedahkan maklumat mengenai sampel kajian sehingga ia boleh menggugat keselamatan atau maruah responden. Hak-hak peribadinya harus dipelihara dan tidak boleh jatuh ke tangan pihak ketiga. Etika dalam semua peringkat kajian. Penyelidik harus pentingkan etika pemilihan permasalahan kajian. Tentukan kaedah penyelidikan, pengumpulan data, penganalisisan data, interpretasi dan melaporkan kajian.
Perasaan responden, beri masa yang cukup untuk responden menjawab soalan dan tidak boleh bertanya soalan-soalan yang memalukan menyebabkan kekacauan emosi atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengumpulan data temu bual semi berstruktur, pemerhatian menggunakan senarai semak, analisis data, analisis kandungan temu bual yang dijalankan dengan murid, kaedah perbandingan konstan membandingkan hasil data satu temu bual dengan hasil data temu bual yang lain. Jadual cadangan penganalisisan data. Soalan kajian, apakah berkaitan di antara faktor ibu bapa dengan kemerosotan akademik murid? Temu bual dan pemerhatian, sampel kajian adalah murid. Penganalisisan adalah berdasarkan transkrip temu bual berstruktur senarai semak. Soalan kedua, apakah berkaitan di antara faktor persekitaran pembelajaran dengan kemerosotan akademik murid? Sama juga kaedah pengumpulan data temu bual, pemerhatian, sampel kajian murid, penganalisisan transkrip temu bual berstruktur senarai semak. Seterusnya, sebahagian soalan temuda ke. Adakah anda sedia maklum dengan keputusan PBD anda yang terkini? Apakah keputusan PBD anda yang terkini dalam mata pelajaran berikut? Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris. Apakah reaksi ibu bapa anda dengan keputusan anda? Adakah ibu bapa anda memberi motivasi kepada anda? Adakah anda belajar atau mengulang kaji di rumah? Adakah anda mempunyai tempat atau meja khas untuk mengulang kaji? Adakah rakan sebaya anda yang sering membantu anda dalam pelajaran? Adakah guru mata pelajaran anda membimbing atau memotivasikan anda? Apakah yang anda ingin ubah dalam sekolah anda? Kesimpulan, kejayaan cemerlang murid pada masa depan akan mengubah taraf hidup sesebuah keluarga kerana pada zaman sekarang pendidikan merupakan aset yang ampuh dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Jadi kajian ini adalah sangat penting untuk mengenal pasti punca kemerosotan akademik dan diambil tindakan susulan. Merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 adalah tanggungjawab masyarakat. Sekian, terima kasih.